Pasaran buruh sememangnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana faktor tersebut juga mampu memberi impak kepada upah dan pampasan pekerja. Hal ini bermaksud permintaan kepada tenaga kerja itu terjadi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah jenis sektor ekonomi. Sebagai contoh, sektor perindustrian sebenarnya mempunyai permintaan tenaga kerja yang lebih ramai berbanding sektor pertanian. Definisi pasaran buruh. Pasaran buruh bermaksud bekalan dan permintaan untuk tenaga kerja di mana para pekerja memenuhi permintaan majikan. Pasaran buruh merupakan komponen utama bagi sektor ekonomi dan terikat dengan pasaran modal, barangan dan perkhidmatan. Pertumbuhan ekonomi sememangnya memerlukan tenaga buruh yang berkemahiran tinggi kerana produktiviti buruh merupakan penentu bagi kebolehsaingan negara dalam pasaran global. Secara jelasnya, pembangunan ekonomi mengubah corak guna tenaga kerja sesebuah negara. Sebagai contoh, sekitar tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, sumber ekonomi Malaysia adalah berasaskan kepada sektor pertanian dan berubah kepada sektor perindustrian. Dalam hal ini dapat dilihat bahawa proses perindustrian dan urbanisasi yang berlaku telah mengubah corak guna tenaga secara beransur-ansur kepada sektor perkilangan dan pembinaan. Banyak peluang pekerjaan yang telah diwujudkan di dalam sektor perkilangan bagi mengimbangi kemerosotan kadar pertumbuhan guna tenaga di sektor pertanian. Definisi upah dan pampasan. Upah dapat dikatakan sebagai gaji yang mana ia adalah harga atau ganjaran yang diberikan kepada pekerja kerana tenaga kerjanya untuk menghasilkan sesuatu barang atau perkhidmatan yang mampu mendatangkan keuntungan. Menurut Akta Kerja 1955, gaji didefinisikan sebagai segala bayaran tunai yang harus dibayar kepada pekerja kerana kerja yang dilakukan berkait dengan kontrak perkhidmatan. Manakala upah atau gaji menurut Akta Majlis Upah 1947 merupakan bayaran bagi perkhidmatan seseorang pekerja. Akta Kerja 1955 terus menjelaskan bahawa upah adalah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seseorang pekerja bagi kerja yang dilakukan berdasarkan kepada kontrak perkhidmatan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Jamri bin Abdul Maruf akan membentangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pasaran buruh. Yang pertama adalah jenis sektor ekonomi. Jenis sektor ekonomi ini terbagi kepada 3, iaitu sektor pembuatan, sektor pembinaan dan sektor perkhidmatan. Ciri-ciri sektor perkhidmatan yang berbeza dengan sektor pembuatan dan sektor pembinaan dari segi ekspor dan persumberan luar, jenis dan pelaburan serta penggunaan buruh asing yang didominasi oleh golongan ekspatriat. Oleh itu, jenis sektor adalah mampu mempengaruhi pasaran buruh. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pasaran buruh iaitu kemasukan FDI. FDI bermaksud Foreigner Direct Investment. Pelaburan asing FDI memberikan impak yang positif ke atas banyak negara. Hubungan FDI yang baik antara negara luar akan meningkatkan pasaran buruh di sesebuah negara. Menurut Usama dan Asban 2015 berpendapatan bahawa FDI dan perjanjian bagi teknologi tinggi adalah tidak signifikan, sementara tahap keterbukaan ekonomi secara positif adalah mampu menyumbang kepada TFD dalam sesebuah sektor untuk mempengaruhi sebuah pasaran buruh di sektor ekonomi. Kedua, kebanyakan negara maju, FDI adalah instrumen utama bagi pertumbuhan ekonomi untuk membuka peluang pekerjaan dalam negara tersebut. Ketiga,
FDI yang wujud dalam sesebuah negara akan membawa masuk teknologi, akan menyumbang kepada kemajuan sektor. Oleh itu, kadar permintaan bagi setiap produktiviti akan meningkat sekaligus akan memerlukan tenaga buruh yang ramai bagi mengimbangi produktiviti tersebut. Faktor yang ketiga adalah stimulasi ekonomi. Stimulasi ekonomi ini merupakan penglibatan pihak kerajaan kepada masyarakat atau sektor ekonomi negara. Antara cadangan yang telah diwujudkan oleh kerajaan, yang pertama, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, PENJANA. Kedua, Pakej Rancangan Ekonomi Negara iaitu Prihatin. Ketiga, Perkeso. Keempat, Program Subsidi Upah. Dan yang terakhir sekali, Program EIS. Program-program yang dilaksana kerajaan mampu memupuk aliran dalam aspek pemulihan ekonomi dan pasaran buruh. Intervensi terhadap pemasaran buruh melalui perbelanjaan awam adalah tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menjaya mencipta peluang pekerjaan. Peningkatan ekonomi dari segi peningkatan minimum gaji juga adalah faktor kepada pasaran buruh. Okey, seterusnya adalah faktor yang keempat, iaitu keadaan ekonomi semasa yang mempengaruhi pasaran buruh. Sebabkan kita tahu dia mempengaruhi dari segi inflasi ataupun deflasi, dan juga kita boleh lihat sekarang iaitu keadaan waktu PKP ini, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana ekonomi negara sedikit merosot. Jadi di sini kebanyakan organisasi akan menghadapi kesukaran dalam membayar upah, disebabkan banyak sektor dalam musim PKP ini ditutup. Jadi pasaran buruh akan meningkat disebabkan kebanyakan organisasi akan mencari buruh yang lebih murah untuk diupah. Yang kedua adalah skill ataupun pengalaman bekerja. Seperti yang kita tahu, pengalaman bekerja ataupun skill yang banyak akan menyebabkan kadar upah itu lebih tinggi. Maksudnya buruh akan lebih demand untuk meminta bayaran upah dan pemasaran yang lebih tinggi. Oleh itu, pasaran buruh akan meningkat disebabkan organisasi akan mencari buruh yang lebih murah untuk diupah. Kedua adalah tahap fleksibiliti buruh yang terhad. Maksudnya buruh yang terhad ni dalam melakukan skop pekerjaan. Maksudnya setengah buruh dia tidak boleh melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Dia cuma boleh melakukan satu pekerjaan. Oleh itu, pasaran buruh akan meningkat disebabkan organisasi tertentu akan mencari buruh yang lebih banyak untuk melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Seterusnya berkaitan dengan kesan terhadap upah dan pampasan. Yang pertama kita dapat lihat ialah kadar bayaran upah semakin meningkat. Prestasi ekonomi Malaysia terdedah kepada keadaan persekitaran ekonomi antarabangsa, khususnya dari aktiviti perdagangan dan aliran kewangan. Dalam usaha meningkatkan daya saing ekonomi, Malaysia telah meliberalisasikan ekonomi dengan melibatkan diri dalam perjanjian perdagangan bebas dua hala dan serantau serta perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN, bagi memberikan keyakinan kepada pelabur tentang faedah yang akan diraih hasil komitmen pelaburan perdagangan. Dan langkah ini sering dengan usaha kerajaan bagi memastikan negara bersedia menghadapi fenomena globalisasi ekonomi, khususnya dalam sektor kewangan yang melanda dunia kini. Globalisasi kewangan merujuk kepada pemusatan pasaran kewangan melalui integrasi aliran modal antarabangsa, dan ia juga berkait rapat dengan pelaburan langsung asing. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya banyak pelaburan asing melabur di negara kita, terutamanya di sektor pertanian, perlumbungan dan lain-lain, secara tidak langsung banyak peluang pekerjaan berlaku, dan ini akan menyebabkan peningkatan kadar bayaran upah. Dan seterusnya berkaitan dengan
Mungkin juga terjadi kegagalan majikan membayar upah. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Malaysia merupakan krisis kesihatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat. Pertubuhan buruh antarabangsa ILO menjangkakan krisis COVID-19 ini akan meningkat kadar pengangguran terutama dalam sektor perkhidmatan. Sektor informal di negara-negara sedang membangun merupakan paling berisiko. Menurut ILO, dalam 3.3 bilion tenaga kerja di peringkat global, 4 daripada 5 orang pekerja terjejas akibat daripada penutupan premis, sama ada separa ataupun sepenuhnya. Pada 9 April 2020, Jabatan Perangka Malaysia telah mengeluarkan hasil dapatan survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Untuk pusingan pertama yang telah dijalankan pada 23 hingga 31 Mac 2020, daripada 168,182 responden yang terlibat, 52.6% melaporkan sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan seterusnya, pekerja dalam sektor perkhidmatan, khususnya perkhidmatan makanan dan minuman, merekodkan kadar peratus tertinggi bagi kehilangan pekerjaan, iaitu 35.4%, diikuti sektor pertanian 21.9% dan sektor pembinaan 11.8%. Pada bulan Februari 2020, Persekutuan Majikan Malaysia telah menganggarkan seramai 100,000 pekerja bakal dihentikan sekiranya penularan virus COVID-19 ini berlarutan sehingga penghujung 2020. Hal ini dikatakan demikian majikan tidak mampu untuk membayar upah kepada pekerja disebabkan oleh krisis COVID yang berlaku, terutamanya di Malaysia, menyebabkan ekonomi negara menurun. Hal ini jelas dengan adanya COVID ini, upah seorang itu susah untuk dibayar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pesan kepada pembayaran upah dan pampasan, iaitu penurunan kadar gaji dan pampasan dalam keadaan penularan COVID-19 di Malaysia yang kian meruncing sejak kebelakangan ini, ditambah dengan pelaksanaan total lockdown di seluruh negara, sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada prospek pasaran buruh di negara ini. Mengambil contoh pada tahun lalu di mana trend penurunan sebanyak 0.6% terhadap penawaran gaji di pasaran kerja menyebabkan kadar pengangguran pada suku tahun pertama pada tahun lalu telah meningkat sebanyak 5%. Ekoran krisis yang terjadi telah menyebabkan banyak organisasi yang menurunkan kadar pembayaran gaji dan pampasan khususnya kepada para pekerja mereka untuk menampung kerugian yang dialami sepanjang krisis pandemik ini berlaku. Adalah penetapan kadar gaji minimum yang relevan. Pasaran kerja yang baik akan menarik lagi banyak modal insan yang berkualiti untuk bekerja dalam organisasi-organisasi tempatan. Seiring dengan perkembangan pesat pasaran kerja yang semakin kompetitif pada masa kini, telah mendorong kerajaan untuk menetapkan kadar gaji minimum yang lebih relevan mengikut kitaran inflasi dan keadaan ekonomi semasa, di mana mengikut Belanjawan Ekonomi 2020 yang telah dibentangkan pada bulan Oktober 2019, kerajaan telah menaikkan kadar upah minimum kepada 1,200 seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak berdasarkan kepada prospek pasaran buruh dan keadaan ekonomi semasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran buruh tersebut jelas memberi kesan kepada upah dan pampasan pekerja itu sendiri. Sebagai contoh, kemajuan dalam sektor ekonomi secara tidak langsung akan meningkatkan lagi kadar bayaran upah dan pampasan kepada pekerja. Hal ini kerana tahap kesukaran yang dilalui oleh seseorang pekerja dalam menyempurnakan tugasnya sememangnya memerlukan ganjaran yang setimpal agar wujud keseimbangan, di samping dapat mengelakkan berlakunya hal-hal yang tidak diingini seperti ketidakpuasan hati pekerja.